Okey, hai, selamat pagi. Kita akan masuk pada bab 4 pembiakan, iaitu sistem pembiakan manusia. Awak semua apa khabar? So kita belajar secara online ni, make sure awak tolong tengok dan kena fahamkan. Selain itu kena refer buku teks. Okay, jom kita tengok apa yang kita akan pelajari pada minggu ini. Okey, pada minggu ini kita akan belajar mengenai sistem struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Yang kedua, berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akil balik. Okey, yang ketiga adalah membanding dan membezakan gamit jantan dengan gamit betina dalam sistem pembiakan. Okey, ini adalah yang pertama sekali adalah sistem pembiakan lelaki lah. Ini adalah gambarnya yang mana yang ini dipanggil kelenjar prostat. Okey. Kemudian ada basikal simen ni dia ada macam cendawan sebenarnya. Kalau dalam kutip awak dia macam bentuk cendawan. So ini adalah basikal simen yang mana basikal simen ini akan bersambung dengan ductus sperma. Ductus sperma ini dia akan terus sambung terus ke arah testis. Okay, testis ini pula adalah ada dua kiri dan kanan. Okay, kemudian testis ini akan didilungi oleh satu lapisan iaitu skrotum. Okay, kemudian ini testis. Testis. Kemudian dekat luar ni namanya skrotum. Okay, skrotum. Kemudian ini adalah ductus sperma. Ductus sperma ini akan bersambung terus dengan tengah-tengah ni adalah uretra. Ini semua samalah. Ini ductus sperma, testis, ada skrotum dekat luar ni. Okay, kemudian ini adalah penis ataupun dalam bahasa Melayunya adalah zakar. Okay, next. Apakah fungsi setiap itu? Okay, vesicle semen. Vesicle semen yang macam cendawan tadilah. Okay, vesicle semen adalah fungsinya untuk merembeskan bendalin yang mengandungi nutrien dan sperma. Uretra pula adalah salu untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar daripada badan. Okay, uretra ni yang ni zakar, dia ada salu tengah-tengah tu. Okay, manakala ductus sperma ini menyalurkan sperma dan testis ke uretra dalam badan. Ini zakar, ini adalah uretra. Kemudian uretra ni akan bersambung dengan ductus sperma yang mana ductus sperma ini dia sambung daripada testis. Okay. Kemudian zakar ini adalah untuk memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Manakala skrotum di bahagian luar ni, kulit ni adalah fungsinya untuk memegang dan melindungi testis. Okay, kemudian testis ni adalah menghasilkan gamit jantan iaitu sperma dan hormon seks jantan, dan kelenjar prostat dia ada kat sini. Dia ada bulat tadi. Kelenjar prostat ni merupakan menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. Manakala perempuan pula, perempuan sangat simple saja. Kita ada dua ovari, kiri dan kanan ovari, yang mana ovari ini disambung oleh tiub falopio. Kedua-dua ovari ini disambung oleh tiub falopio, kemudian bersambung menjadi ke arah uterus. Uterus ni dalam bahasa Melayunya adalah rahim. Uterus, kemudian ini adalah dinding uterus lah. Kemudian ini adalah cervix dan ini adalah faraj. Ini adalah faraj lah. Okay, fungsinya ialah tiub falopio, tiub tadi, kiri kanan tadi tu. Okay. Tiub ini fungsinya adalah tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Okay, contohnya ini adalah tiub awak. Untuk perempuan tu ini adalah tiub awak. Okay. Ovari ini akan menghasilkan ovum. Okay, ovum. Kemudian bila ada berlakunya persenyawaan, sperma akan datang di sini dan mereka akan bersenyawa. Kemudian dia akan bergerak dan menempel di dinding uterus. Okay. So, tiub falopio merupakan tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Yang kedua adalah ovari. Ovari ada kiri dan kanan, both. Dan ovari ini menghasilkan gamit betina iaitu ovum dan hormon seks wanita. Kemudian uterus ni adalah bahasa Melayu ni adalah rahim. Okay, rahim. Rahim ni adalah tempat embrio berkembang dan membesar. Kemudian cervix di bahagian bawah ni mengeluarkan mukus dan memudahkan sperma berenang ke dalam uterus, dan ini adalah faraj. Faraj merupakan tempat menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Okay. Kemudian setiap orang daripada baby, mula-mula baby isap punting, macam kaki dia. Isap punting. Kemudian dia jadi baby yang pandai berjalan.
kemudian dia jadi lelaki. Kan? Kemudian dia jadi tua. Okay? Dah tua bongkok kan. Okay. So sekarang ini daripada baby ke budak, budak kepada dewasa. Okay. Antara budak dan dewasa dia ada satu fasa, iaitu fasa akil balik. Fasa akil balik. Okay, ini adalah fasa akil balik. So apakah itu fasa akil balik? Okay, fasa akil balik ini merupakan peringkat permulaan sistem pembiakan yang menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Okay, kalau lelaki, umur akil balik pada lelaki adalah umur 14 tahun hingga 17 tahun. Okay, sekarang ni umur awak berapa? 13 tahun. So coming soon awak akan ada akil balik. Okay, jadi waktu itu tingkatan 2 dan juga tingkatan 5 hingga tingkatan 5. Manakala perempuan pula, akil balik bagi perempuan adalah usia 10 hingga 12 tahun. Ada juga perempuan yang belum lagi akil balik masa ini. Dia akil balik dalam lambat. Okay, itu tak ada masalah lah. Itu bergantung pada badan dan hormon masing-masing. Okay, jadi apakah perubahan fizikal semasa berlakunya akil balik? Okay, confirm yang lelaki suara dia peti suara larynx ini membesar dan menjadi garau. Badan mula tumbuh misai, janggut dan berbulu di muka, ketiak dan dada. Okay, ini lelaki. Saya lukis rambut pacak-pacak lah. Okay, dulu dia tak ada misai, sekarang dah ada misai merontik. Ada janggut. Kemudian badan dia pula ada bulu-bulu. Okay, kat ketiak dia pun ada bulu. Okay, itu adalah perubahan bagi lelaki. Kemudian untuk organ pembiakan pula, testis menghasilkan sperma dan hormon seks. Bulu mula tumbuh di bahagian alat tulis. Bahagian alat sulit, zakar dan skrotum mula membesar. Okay, zakar dan skrotum mula membesar. Manakala perempuan pula, okay, ni perempuan dulu rambut ikat dua, sekarang tak nak ikat dua dah. Sebab apa? Dia dah mula ada akil balik. Yang mana waktu akil balik ni, buah dada dia membesar, punggung dia mula padat dan lebar dan bulu mula tumbuh di bahagian ketiak. Ni yang mula pinggang ala-ala kerengga kan. Waktu inilah, waktu dia selepas akil balik. Manakala organ pembiakan pula, ovari menghasilkan ovum dan hormon seks dan bulu tumbuh di bahagian alat sulit dan bermulalah kitaran haid. Okay, so kita nak bandingkan antara gamet jantan dan gamet betina. Okay, gamet jantan tadi adalah sperma, manakala gamet betina merupakan ovum. Saya kena lukis sikit rambut dia. Untuk betina, jantan rambut tegak-tegak. Okay, sperma. Okay, kita bentuk dia macam ni. Macam berudu. Okay. Ini ada dia punya nukleus. Ovum pula ini. Ada luar dia ada lapisan ni, ada lapisan sikit di dalam ni. Okay. So, sperma merupakan sel paling kecil dalam badan lelaki. Kita nampak macam air je, tapi sebenarnya dah tu berjuta-juta, dia ada hampir 60 juta sperma. Manakala ovum merupakan organ sel yang terbesar dalam badan manusia, iaitu sebesar 0.1 milimeter. Kiranya boleh guna pembaris lah, lebih kecil-kecil sangat. Okay, kita boleh guna peralatan sains yang lain untuk sukat. Yang ini tak boleh sukat sebab kita tak nampak pun. Kita kena guna mikroskop. Okay, ini adalah sperma. Sperma ni ada 3 bahagian. Yang pertama adalah bahagian kepala, bahagian tengah dan bahagian ekor. Okay, kepala dia mengandungi nukleus. Nukleus ni fungsinya adalah untuk membawa maklumat genetik. Manakala leher dia pula dengan ekor ni pula, okay, dia fungsinya untuk berenang. Sperma ni dia boleh bergerak dengan cara berenang. Okay, ingat dalam kepala sperma ni akan ada nukleus. Nukleus ini fungsinya adalah membawa maklumat genetik. Contohnya tadi kalau bapa dia mata sepet, mak dia mata besar, tapi mak dia mulut dia kecil, bapa dia mulut besar. Okay, anak dia mungkin mata sepet tapi mulut kecil, ataupun mungkin anak dia mata besar tapi mulut lebar. Macam itulah dia sebab mewarisi genetik. Okay. Compare dengan ovum. Ovum, okay, kita ada nukleus.
Nukleus ini di dalam bendalih sitoplasma. Ini sitoplasma. Okay. Di selepas sitoplasma ni dia ada membran sel. Ini adalah membran sel. Yang luar ini namanya jelly. Okay, jelly. Okay, ini adalah gambar ovum lah kalau guna mikroskop. Okay. Jadi kita tengok apakah perbandingan kat situ. Yang pertama, persamaan kedua-duanya adalah membawa sel pembiakan dan maklumat genetik. Okay, sperma ini dihasilkan oleh testis, manakala ovum ini dihasilkan oleh ovari. Sperma boleh bergerak. Gamit jantan, ovum merupakan gamit betina. Sperma boleh bergerak, ovum tak boleh bergerak. Terkecil dalam badan tapi merupakan sel yang terbesar dalam badan perempuan. Okay. So saya tunjuk macam mana berlakunya persenjawaan. Dia macam ni, dia ada ovum. Ovum ni ada lapisan dia. Ni nukleus, sitoplasma, membran sel dengan dia punya jelly. Jelly. Okay, ini adalah sperma. Sperma yang banyak. Okay, daripada berjuta-juta, dia ada 60 juta tau, 60 juta sperma. Daripada 60 juta ni akan ada sekor yang kuat. Ni katalah sekor ni kan. Bila dia masuk, dia akan masuk kepala. Ekor ni akan tinggal. Ekor kat luar. Kepala je. Kepala ni ada nukleus. So nukleus kat sperma tadi dia akan bergabung dengan nukleus dekat ovum. Okay, bila dia bergabung, dia akan menjadi zigot. Zigot ni ketulan darah kecil. Ketulan darah kecil yang akhirnya membesar menjadi embrio. Okay, lepas menjadi embrio, dia akan menjadi fetus. Dan apabila dilahirkan, dia dipanggil bayi. Okay. Inilah berlakunya kehamilan dan menyebabkan kelahiran yang baru. Okay, so yang pertama kita checklist balik apa yang kita dah belajar. So checklist, adakah anda mengenal pasti struktur dan fungsi setiap sel pembiakan lelaki dan perempuan? Ya, okay, kita ada. Okay, kita imbas balik. Lelaki, kita ada uretra yang bersambung, yang ditutupi oleh zakar lah. Kemudian kita ada apa ni? Scrotum. Scrotum tempat memegang zakar, testis. Okay. Kemudian uretra ni bersambung dengan ductus sperma, yang mana ductus sperma dia bawa daripada testis. Inilah dia. Testis, ductus sperma, pundi kencing, ada kelenjar prostat dan ada vesikel semen dekat sini. Inilah. Okay. Manakala yang perempuan pula, ovari bersambung dengan tiub falopio, uterus, cervix di sini. Kemudian sini adalah faraj. Okay. Kemudian berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akid balik. Okay. Lelaki tadi macam mana? Ada misai, ada janggut. Okay. Suara mula membesar, manakala perempuan tadi ada perubahan badan lah. Okay, mana dada membesar dan punggung semakin melebar. Dan ada bulu tumbuh di bahagian ketiak dan bahagian alat sulit. Dan last sekali membanding dan membezakan gamit jantan dan gamit betina dalam sistem pembiakan. Okay, gamit jantan sperma, gamit betina ovum. Tolong ingat, jantan sperma, betina ovum. Sperma 60 juta tapi ovum 1 biji, 1 sel sahaja sebulan. Kemudian sperma merupakan sel terkecil, manakala ovum tadi merupakan sel terbesar. Sperma tadi boleh bergerak tapi ovum tak boleh bergerak. Okay, tapi kedua-dua ni membawa maklumat genetik, membawa maklumat genetik. Okay. So itu saja kelas hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Okay, kalau ada apa-apa masalah, boleh isi Google Form dan inform saya apa yang awak tak faham lagi. Okay, so kita jumpa lagi. Terima kasih.